Hai Datuk Seri, Assalamualaikum. Salam. Jadi hari ini kita nak bincangkan tentang sejarah secara umum Datuk Seri. Ya benar. Jadi kita nak korek sikit pandangan-pandangan Datuk Seri. Kita nak cungkil sikit. Sejarah ni dikatakan adalah asas bagi masa hadapan setiap seseorang tersebut. Okay. So sejarah selalu dikatakan sebagai asas ataupun teras untuk masa hadapan. Benar. Dan selalu kita dengar bahawa sejarah ini penting sebab orang yang melupakan sejarah akan mengulanginya. Jadi sejarah tu menjadi satu pengajaran. Betul kan? Betul. Okey. Jadi kalau kita nak titik tolak, nak kaji sejarah, kita kena tanya balik apa itu sejarah. Dan dalam saya bersama dengan saudara Fudil selama setakat ni mungkin 2 minit. Yes. 2 minit yang berlalu tu merupakan sejarah. Jadi kita dapati sejarah itu sebenarnya adalah sesuatu yang telah pun berlalu. Dan ada seorang yang saya sangat hormati, Allahyarham Abdullah Darus, yang saya panggil dia sebagai seorang profesor sebenarnya. Walaupun dia bukan profesor, dia hanya setakat tingkatan 5. Dia dah pening arwah sekarang dah. Dia pernah beritahu saya, dia kata sejarah tidak pernah menipu manusia walaupun manusia sentiasa tertipu oleh sejarah. Sila jelaskan Datuk Seri. Jadi kalau kita lihat pada sejarah, kalau kita takrifkan sejarah sebagai satu perkara yang baru berlalu ataupun telah berlalu, dan ia merupakan peristiwa-peristiwa yang memang berlaku dalam alam hidup. Benar. Jadi perkara itu perkara yang berlaku, maka dia tidak menipu sesiapa pun. Namun sejarah yang kita dapati, sejarah yang kita tahu hari ini adalah sejarah-sejarah yang telah dicatat oleh manusia. Betul lah, yang dibukukan, itu sejarah. Atau yang keduanya adalah sejarah dari segi apa yang diceritakan oleh manusia. Itu sejarah. Jadi kalau kita lihat kepada sejarah yang dicatatkan oleh manusia ataupun dicerita oleh manusia, timbul keadaan sama ada adakah perkara yang diceritakan kepada kita sebagai sejarah itu sejarah benar, tepat dan sebagainya. Sebab kerana manusia ni, sejarah yang dia bukukan atau sejarah yang dia ceritakan tu dipengaruhi oleh dia punya persepsi, dia punya tafsiran. Dan dia punya bias juga. Mungkin dia prejudice tentang perkara-perkara tertentu ataupun dia cuma menekankan perkara-perkara tertentu. Jadi bila kita mendengar sejarah daripada sesiapa, kita kenalah kaji balik. Dan kita kena dengar peristiwa sejarah itu daripada beberapa sumber-sumber supaya kita dapat mengesahkan kebenaran sejarah yang kita dengar. Kita cuba menapis persepsi orang ataupun prejudice orang dan sebagainya. Itu dari segi pemahaman sejarah. Jadi disitulah yang kita maksudkan, di mana sejarah itu walaupun tidak pernah menipu manusia, tetapi manusia sentiasa tertipu olehnya dari segi penafsiran dan sebagainya. Itu satu aspek. Katalah saudara Fudil lah, saya dengan saudara Fudil, sebab kita dah lama kenal, mungkin kita ada sejarah. Seperti itu juga di antara suami isteri ada sejarah. Betul kan? Betul. Begitu juga di antara kawan-kawan pun ada sejarah. Dan kita lihatlah suami isteri sebagai contoh. Cuba bayangkan kalau seorang suami itu dia balik rumah, dia tengok isteri dia, awak tahu kita dah kahwin lebih kurang 15 tahun. Sebenarnya awak ni 5 tahun sudah ni perangai tak elok langsung. Awak ingat tak dulu awak jarang masak untuk saya? Dia ungkit. Itu ungkitan sejarah. Ya. Persoalan saya yang pertama itu, ungkitan sejarah tu di antara suami dan isteri, adakah itu perkara yang berlaku? Jawapannya ya, perkara yang berlaku. Soalan yang lebih penting ialah, perlukah ungkitan itu berlaku? Selalu kita mengatakan, yang awak ungkit benda-benda yang berlaku dulu tu yang tak baik-baik, yang negatif tu buat apa? Jadi banyak perkara-perkara ungkitan di dalam perhubungan peribadi antara kita pun kita tak suka, betul tak? Jadi poin yang kedua yang saya nak tekankan di sini ialah, bila kita nak cerita tentang sejarah, jangan hanya kita cerita tentang sesuatu kerana ianya sejarah. Lebih penting daripada itu ialah, apakah nawaitu kita untuk ungkitkan sejarah tersebut? Apakah tujuan kita untuk ungkitkan sejarah tersebut? Adakah sejarah itu akan dapat memberi kesan yang positif pada hari ini? Adakah sejarah itu dapat, sebagai contoh, sejarah Malaysia sebagai contoh ya. Malaysia mempunyai sejarah di mana rakyat-rakyat yang datang ke negara ini dan sebagainya. Jadi adakah kita nak ungkit perkara-perkara sedemikian, atau kita nak ungkit sebagai contoh, kita nak timbulkan sejarah dalam tahun 1957 kemerdekaan dicapai oleh semua rakyat. Itu sejarah yang positif. Benar. Faham ya? Jadi bila kita nak ungkit sejarah itu, kita kena fikir. Sejarah jangan diungkit semata-mata kerana sejarah.
Kerana sejarah yang diungkit dengan persepsi, dengan tafsiran yang tidak elok akan memporak-perandakan ketika ini, hari ini, ungkit sejarah yang positif, ungkit sejarah yang dapat membina dan sebagainya. Jangan ungkit sejarah yang merosakkan. Itu yang keduanya. Jadi yang ketiga dari aspek sejarah ialah, betul, benar, kita harus ingat apa yang berlaku semalam, 2 hari yang sudah atau 100 tahun yang sudah, dan kita gunakannya sebagai satu pengajaran. Kenapa kita gunakan sejarah sebagai pengajaran? Kita buat sedemikian kerana kita akur bahawa dalam hidup ini, kehidupanlah menjadi guru yang terbaik. Saya selalu mengatakan, ustaz yang terbaik adalah kehidupan. Guru yang terbaik adalah kehidupan. Mak kita mengajar kita pun kita mungkin tak akan dengar, cikgu ajar mengajar pun tak akan dengar, kita baca buku tak akan dengar, tapi apa yang berlaku pada kita, kita tersentak kadang-kadang. Kita belajar. Kalau kita dibagi tahu tentang pemakanan, kita tak akan dengar. Tiba-tiba kita sakit. Baru kita tahu, sedar, pemakanan itu sangat penting dan sebagainya. Jadi sejarah juga boleh digunakan sebagai satu asas untuk kita belajar, satu pembelajaran. Itulah di antara aspek-aspek yang kita lihat dari sejarah. Saya ingin tanya sikit tu Sri, daripada segi sejarah ni, ia boleh membawa kebaikan dan sejarah yang sama juga boleh membawa kesan yang negatif. Apakah pendekatan yang terbaik dalam kita menilai sejarah tersebut dan juga untuk kita bergerak ke masa hadapan? Okey, itu soalan yang sangat baik ya, sebab saudara Fulia tanya apakah pendekatan yang terbaik dalam menilai sejarah. Pada saya, pendekatan yang terbaik dalam menilai sejarah terpulang kepada nawaitu kita, niat kita, matlamat kita, tujuan kita. Dan pada saya, seharusnya sentiasanya lah tujuannya haruslah untuk mencapai sesuatu yang baik. Sebagai contohlah, kalau kita ingin melihat kepada sejarah untuk melihat kepada perpaduan manusia, itu dah matlamat kita. Jadi pendekatan kita ialah kita akan lihat sejarah untuk melihat bagaimanakah manusia daripada keadaan tidak bersatu, daripada keadaan saling tidak mempercayai, berevolusi sepanjang berkurun-kurun, berdekad-dekad dan beribu-ribu tahun, di mana mereka saling menjadi manusia yang saling mempercayai. Dari dulu-dulu mungkin kita ni dikatakan kita dalam gua, kan? Dalam gua tidak ada ketamadunan, tidak ada teknologi dan sebagainya. Jadi masa itu awak mungkin dalam satu tribe ataupun satu kabilah dan saya kabilah lain, dan kita pun ada bahasa yang berbeza. Jadi saya takut pada kamu, kamu takut pada saya. Tapi kerana evolusi dunia, evolusi manusia yang kita lihat hari ini, di mana kita ada internet dan sebagainya, kita saling mengenali satu sama lain, kita boleh Google dan sebagainya, melihat, kita dapati bahawa sebenarnya kita ni manusia yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Jadi kita lihat dari sejarah perkembangan itu, jadi saling mengenali dan sebagainya. Jadi dari segi aspek itu kita akan dapati bahawa manusia, sejarah manusia menunjukkan bahawa manusia boleh berkembang menuju ke arah menjadi satu bangsa manusia pada masa akan datang. Tiba-tiba datang orang lain pula, dia kata, kita lihat sejarah Islam sebagai contoh, atau kita lihat sejarah Buddha sebagai contoh, kita lihat sejarah Kristianiti sebagai contoh. Tujuan yang saya tanya ialah, yang awak bangkitkan tentang sejarah Islam, sejarah Buddhism, sejarah Kristian sebagainya, sejarah agama ini, apa tujuan kamu? Adakah tujuan kamu untuk menunjukkan bahawa semua ini merupakan sejarah-sejarah perkembangan dalam perkembangan sejarah manusia, atau kamu cuma nak memecah belahkan? Ada setengah orang, sebagai contoh, saya gunakan perspektif dah hujah-hujah setengah-setengah orang Muslim lah, sebab saya orang Muslim. Lebih baik saya kritik kaum saya sendiri, kan? Betul. Grup saya sendiri. Jadi yang orang beritahu saya, kita ni orang Islam 1500 tahun. Saya tanya, sebelum 1500 tahun ni rahmat Allah tak ada ke? Apa kamu melupai nabi-nabi yang lain? Sejarah kita besar. Dan kalau kita lihat sejarah, kita kena kembali balik pada sejarah sejak Nabi Adam. Jadi kita jangan tersepit dan terperangkap memikirkan bahawa sejarah orang Muslim hanya daripada tahun 1500 tahun dahulu saja. Itu turunnya Al-Quran. Tapi sebelum itu banyak sejarah-sejarah yang kita boleh belajar. Dan kalau kita lihat pada Al-Quran itu sendiri pun, Allah telah mengatakan dalam satu ayat, kita ingat surahnya, di mana Allah mengatakan bahawa sekiranya digunakan lautan sebagai tinta pun tidak mencukupi untuk menerangkan segala-galanya. Maknanya, bagi saya, Al-Quran mengajak kita untuk melihat kepada sejarah dan ilmu yang lebih besar di luar daripada Al-Quran, yang mempunyai 6,236 perkataan.
Jadi kita jangan tersepit di situ. Sejarah. Dan begitu juga kalau kita lihat bersejarah-sejarah dari segi lain. Sejarah Confucius sebagai contoh, sejarah Buddha dan sebagainya. Pada saya, kalau kita lihat sebagai manusia dan sejarah manusia, tiba-tiba kita jadi satu manusia yang punya pandangan yang begitu luas, tidak tersepit. Itu yang saya beritahu pada kawan-kawan saya lah. Jangan awak lihat cuma sejarah Malaysia. Memang kamu sebagai rakyat Malaysia kena lihat pada sejarah Malaysia. Tetapi kalau kamu nak jadi hanya dalam gua Malaysia itu, kamu punya hal lah. Itu jangan kamu fikir kerana saya tahu sejarah Malaysia dan juga sejarah dunia, saya kurang jadi rakyat yang setia pada Malaysia. Tak. Kamu yang menyempitkan diri kamu sebagai rakyat Malaysia yang sempit otaknya. Beza kan? Ya, betul. Jadi di sini juga kita dapati bahawa sejarah memainkan peranan yang penting dalam mengubah persepsi kita dan keyakinan kita juga menjadi lebih tinggi sebagai seorang manusia. Aku di sejarah manusia ya, 30 tahun ni mengakibatkan perubahan yang begitu besar dalam kehidupan manusia, cara pendekatan kita, pembelajaran kita, termasuk pemakanan kita itu sendiri. Sebab pemakanan itu mempunyai sejarah yang begitu besar, daripada di mana kita dilayan satu persatu kepada fast food sebagai contoh. Itu bersejarah. Jadi banyak perkara yang berlaku. Daripada saya tertarik dengan penerangan Datuk Seri daripada segi penilaian terhadap sejarah itu sendiri. Yang ingin saya tanyakan, apakah cara yang terbaik untuk kita menilai dan membawa nilai-nilai positif daripada sejarah ini untuk digunakan ataupun untuk di-apply dalam masa hadapan nanti? Okey, saya kira saya dah jawab tadi tu. Ya. Di mana saya jawab bahawa mekanisme ataupun kaedah untuk menilai sejarah tu bergantung pada matlamat. Jadi kalau matlamatnya, dari situ kita kembali kita cari kaedah untuk mencapai matlamat tersebut. Jadi pada saya akhirnya lah sejarah itu harus meningkatkan kesejahteraan manusia di masa sekarang dan masa hadapan. Tak guna sejarah yang terbelakang itu merugikan kita hari ini atau masa hadapan. Sejarah lampau yang mengguris hati, sejarah lampau yang menyedihkan. Jadi tiap-tiap tahun diulang sejarah tersebut dengan perayaan dan sebagainya. Dan ini menimbulkan kebencian demi kebencian di antara manusia. Saya tak sebut apa itu, jadi kontroversial. Sebagai contoh, di Malaysia sebagai contoh, saya kurang minat bila kita memberi tafsiran tertentu kepada Mei 13. Itu sejarah. Tapi ada yang memberi tafsiran yang Mei 13 itu menakut-nakutkan. Mei 13 1969 sebagai satu sejarah yang memecah belahkan rakyat dan sebagainya. Saya melihat Mei 13 1969 sebagai sejarah di mana kita harus berwaspada. Kita harus berwaspada. Yang pertamanya, jangan kita membenarkan politik memecah belahkan rakyat Malaysia. Kita harus berwaspada. Jangan membenarkan orang-orang politik memecah belahkan rakyat Malaysia. Jadi saya lihat itu sebagai lain. Sebab sampai sekarang ni masih lagi ada pertikaian dan perbincangan sama ada Mei 13 1969 itu adalah kerana politik ataupun sememangnya perpecahan berkauman. Dan masa tu saya masih hidup lagi, saya masih kecil, saya masih ingat lagi jiran saya Cina tak ada masalah pun. Kan saya di Pulau Pinang Jadi saya tak nampak pun ada masalah masa berlakunya Mei 13 di Pulau Pinang itu. Pergaduhan di antara Cina dan Melayu dan sebagainya di Pulau Pinang. Itu pengalaman saya peribadi. Jadi saya sendiri mempertikaikannya. Itu sejarah. Jadi yang saya ulang ialah bila manusia, bila ada rakyat-rakyat Malaysia yang segelintir yang jahat, yang menimbulkan itu sebagai satu perpecahan, itu jahat. Jadi kita tak mau sejarah seperti itu diungkitkan. Dalam konteks sekarang Datuk Seri, Datuk Seri ada sebutkan tadi bahawa sumber-sumber sejarah ni kita perlu verify ataupun kita perlu sahkan. Dalam konteks sekarang Datuk Seri, kita ada internet, maklumat di hujung jari. Adakah dari pandangan Datuk Seri sendiri, adakah ini akan membuka minda ataupun dia akan menyebabkan perkara-perkara yang lebih negatif ataupun sejarah itu sendiri lebih mudah diputar belitkan? Okey. Saya lihat dia ada pro dan kontra. Dia ada kebaikan dan keburukan. Tapi saya lebih cenderung untuk memikirkan bahawa terdapatnya kebaikan yang lebih daripada keburukan, daripada wujudnya internet dan Google dan sebagainya.
Sebabnya ialah, katalah masa saya dulu, masa saya remaja, kalau ada saya dengar cerita, susah saya nak mengesahkannya. Ya. Sebab maklumat itu tidak banyak, tidak ada Google dan sebagainya. Mau tidak mau saya terpaksa pergi library, perpustakaan, dan berbanyak buku yang saya boleh dapat. Tapi hari ini di hujung jari dalam telefon pun terus kamu boleh periksa untuk mendapatkan beberapa maklumat-maklumat untuk mengesahkannya. Dari aspek itu saya lihat hari ini orang remaja, orang muda semua ini mempunyai lebih akses kepada maklumat untuk mengesahkannya. Itu satu poin yang penting. Yang kedua yang saya rasa di mana internet ni merupakan satu rahmah yang sangat besar yang diberikan oleh sebagai seorang muslim, yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Sangat besar ialah kerana hari ini dengan adanya Google dan internet, tidak ada sebab bagi orang-orang remaja untuk tidak mengetahui bahawa manusia, sama ada kamu Perancis ke, Jepun ke, Jerman ke, sebagainya ni adalah manusia-manusia yang mempunyai impian, harapan yang sama. Sebab kamu boleh Google dan berbincang dengan mereka. Kamu boleh WhatsApp, video call dengan mereka dan sebagainya. Jadi ini tidak menghadkan kamu daripada berjumpa dengan mereka. Saya dapati internet hari ini merupakan satu sumber yang paling hebat lah. Paling hebat. Sayang dan 1000 kali sayang kalau yang remaja ini tidak tahu bahawa di tangan mereka itu merupakan sumber maklumat dan ilmu yang begitu besar yang saya masa remaja tidak ada pun. Saya nak tanya Datuk Seri, adakah Datuk Seri rasakan bahawa sejarah itu makin tahun dan makin dekat dengan sekarang ni, evolusinya lebih banyak, Datuk Seri? Adakah ini akan continue ataupun adakah Datuk Seri foresee yang evolusi yang akan datang ni akan mengubah sejarah ke arah kebaikan, ataupun dia akan menyebabkan masalah-masalah lampau ni akan hilang dan dilupakan? Satu, kita sering suka menggunakan ubah sejarah. Sebenarnya sejarah satu yang telah berlalu, Ya. dan kerana dia satu yang telah berlalu, telah pun termaktub dan terbentuk. Ya. Jadi sejarah memang tidak dapat diubah. Ya. Yang dapat diubah ialah hari ini. Dan sebenarnya yang kita ada dalam hidup kita hari ini saja, sebab besok belum tentu lagi. Ya. Dan hari inilah kita mencipta sejarah. Jadi bila kita bangun pagi-pagi, dah mula dah kita melakar sejarah hidup kita. Dan lakaran sejarah hidup kita itu juga akan melibatkan orang-orang lain dalam kehidupan kita. Dan terpulang juga kalau kita ada jawatan-jawatan tertentu, seperti itu seorang Perdana Menteri, ya. Kalau kamu seorang Perdana Menteri, kamu bangun awal, kamu dah mula melakar sejarah, bukan kamu saja, kamu melakar sejarah negara itu sendiri. Benar. Ya. Jadi dari aspek itu, kalau kita lihat pada evolusi manusia itu akan direkodkan dan dicatat dalam sejarah. Saya dapati bahawa kalau kita bandingkan apa yang berlaku 30 tahun kebelakang ini dengan 1000 tahun yang lalu, 30 tahun kebelakang ini berlakunya perubahan yang sangat amat mendadak, yang tidak berlaku pun dalam 1000 tahun. Dan kita berjangkakan kalau itulah yang berlaku dalam 30 tahun yang lalu, maka perubahan akan lebih cepat dalam 30 tahun yang akan datang. Sebagai contoh, hari ini kita lihat kerana COVID baru orang perasan tentang adanya pembelajaran online dan sebagainya. Tapi online tu sentiasa wujud. Ramai yang dah pakai pun sebelum adanya COVID. Tapi cuma masa berlaku COVID baru orang perasan, oh rupanya ada online. Ini merupakan gedung ilmu yang amat hebat. Dan bila saya tak tahu bahasa Inggeris, saya cek. Berapa ramai yang cek? Kalau saya tahu satu information, saya terus cek. Berapa ramai yang cek? Segala-galanya yang kamu nak, sama ada kamu nak dari segi kajian yang serius tentang politik, tentang terorisme, tentang apa saja, ada. Nak tahu tentang bahasa, ada. Sebutan bahasa, ada. Tentang nak baca Al-Quran, ada. Jadi segala-galanya di sini. Jadi bagaimana kamu lihat pada handphone? Adakah kamu lihat handphone sebagai handphone semata-mata, atau kamu lihat ini sebagai satu teknologi yang sangat hebat? Dan jangan lupa, ya, orang sendiri mengatakan bahawa teknologi yang menghantar manusia ke bulan dahulu adalah lebih rendah daripada teknologi yang ada di tangan saya hari ini dalam handphone. So, bayangkan.
Sama ada kita nak maju bersama dengan perkara tersebut. Sama ada kita manusia nak maju ataupun kita masih nak hidup di lipatan sejarah yang 10,000 tahun yang lalu. Itu pilihan manusia. Dunia dan perubahan tidak akan menunggu kita. Sentiasa kita melangkah sejarah setiap saat dalam kehidupan. Dunia sentiasa maju ke depan. Sebab kita nak pergi ikut atau tidak, itu kita punya hak. Itu kerana saya fikir manusia ni dia terlalu angkuh dan sombong. Dia rasa dia mustahil, dia tak mustahil pun. Saya percaya kita dah cover, kita dah bincangkan daripada permulaan sejarah dan sejarah yang akan datang, Datuk Seri. Terima kasih banyak, Datuk Seri. Terima kasih. Okey, terima kasih bersama dengan kita hari ini. Jangan lupa like, share and subscribe. Rakyat yang berfikir dan beresak.